Video kali ini berkenaan dengan LTI system tapi untuk Laplace. Okay, LTI system ni sebenarnya telah di-cover lah untuk chapter-chapter yang awal dalam topik signal and system. Okay, so sebenarnya LTI system ni dalam chapter 1 atau chapter 2 lah. Okay, so dalam case ni, dalam video ni kita nak cerita tentang LTI system dalam case Laplace. So basic berkenaan LTI system ni, dia lah actually duduk di tengah-tengah. Kalau kita tengok sini, LTI system ni adalah satu sistem yang duduk di tengah-tengah. So dia bertindak sebagai pemproses. Kalau boleh kata bila duduk tengah, dia bertindak sebagai pemproses. Dia proses apa? Dia proses input, dia ambil input, kemudian masuklah LTI system ni, maka produce output. Okay. So output ini kita panggil response. So respon ialah output. Bila dikatakan respon sesuatu sistem, maka dia adalah output sesuatu sistem. Okay. Input selalunya dia maybe dia panggil, tak silap saya, dia panggil excitation lah. Excitation. Okay. So sistem ni, LTI system ni, bila duduk tengah-tengah, actually dia adalah transfer function. Okay, dia adalah transfer function. Dia adalah sebuah fungsi. Bila dia cakap pada function ni, dia adalah signal. Okay, dia adalah signal. Dia adalah function, sama ada dalam bentuk T ataupun S lah. T adalah T domain, S adalah S domain. Okay, so bila dia transfer function, bolehlah kita rumuskan bahawa output bahagi input dapat transfer function. Okay, so output ini bahagi dengan input, maka kita dapat transfer function. Alright. Okay, ini contoh macam nak menggambarkan transfer function dengan lebih jelas. Okay, contohlah kita ada satu LTI system, atau sistem kita adalah HT. So HT ini ialah transfer function dalam bentuk T domain. So maka sebabkan dia adalah transfer function adalah output bahagi input, maka kita direct saja ambil output iaitu respon kita, bahagikan dengan input kita iaitu excitation. Okey, so dapatlah YT bahagi dengan XT. So bila dia sistem ialah T, maka output pun T, input pun T. Okay. So bila kita nak Laplacekan dia, kita Laplace macam kita Laplace signal biasalah, sebab dia adalah sejenis function. So maka kita Laplace kita punya sistem ni, Laplace bermaksud T menjadi S. So H kecil menjadi H besar. So bila sistem telah menjadi S, dalam S domain telah menjadi Laplace, maka dia punya output pun telah Laplace dan dia punya input juga menjadi Laplace. Okay, so kita tengok example. So contoh example ni dia kata for system ni HS ataupun transfer function 3 per S tambah 2, cari output YT if the input is impulse. Okay, dia suruh cari YT jika input tu ialah dalam bentuk impulse. So solution dia kita sketch sikit supaya nak mudah faham dan mudah kita buat solution. First, dia bagi sistem dalam bentuk HS. Okey, betul HS. Okey, HS dia ialah 3 per S tambah 2. Bila sistem dalam bentuk S, maka output dalam bentuk S, input dalam bentuk S. So dia tambah sini, dia kata sila cari YS ni, jika input ni adalah impulse. Okey. So dalam LTI system, jika input tu impulse, respon dia pun ialah impulse. Apa yang keluar adalah hasil daripada yang masuk first. So yang masuk impulse diproses oleh transfer function ataupun LTI system kita menjadi output impulse respon juga. Sebab input impulse maka output pun impulse. So dia nak ialah YT jawapan. Dia nak jawapan dalam bentuk YT. Okay, maka kita nak jadikan kita punya Laplace tadi, S tadi, di-invert balik menjadi T, T, T. So, tadi asal sistem kita
start daripada awal, daripada input sampai ke output dia dalam S domain. S. So kita kena convert dia menjadi T semuanya. Okay. So first kita kena tengok dulu kata kunci sini ialah input is impulse. So input is impulse. Input is impulse. So kalau kita tengok Laplace dulu, kita jangan tengok yang ini, kita tengok yang dalam bentuk S domain dulu sebab dia bagi sistem dalam S domain. So impulse dalam S domain, apa impulse dalam S domain? So kita tengok table lah sebab dia adalah Laplace, tengok table Laplace. Okay. So tengok table Laplace, impulse ni rupa-rupanya ialah delta T. Delta T sejenis signal delta T. T di sini maksud dalam T domain. Okey, dalam T domain. So bila dia dah jadi S domain, maka conversion dia adalah 1. So delta T dalam maksudnya XT kita ni, bila dia dalam bentuk XT dia adalah delta T. Bila dia dalam bentuk XS dia adalah 1. Okey. Alright. So kita gantikan maklumat yang kita dapat tadi tu dalam bentuk yang lebih mudah lah, iaitu matematik lah. Okay. So dalam kes ni, contoh, so kita dah tahu output adalah bahagi input dapat transfer function. Transfer function kita ada nilai. Kita dah tahu transfer function ialah output bahagi input. So output kita adalah Y, input kita adalah X. Transfer function dia dah bagi. Transfer function ialah HS, ini nilai transfer function. 3/S tambah 2. So sebabkan XS ini adalah input, kita bawa dia pergi ke kanan. So yang tinggal adalah YS sahaja. YS adalah output kan. So jawapan tadi, soalan dia nak YT. Sila cari YT. So sebab tu kita tinggalkan YS sorang-sorang. So bila tinggal YS sorang-sorang, equation dia adalah YS sama dengan 3/S tambah 2, di mana input ini telah kita bawa ke kanan. So maklumat yang kita dapat tadi adalah input dalam bentuk impulse response. So XS ni adalah impulse. Okay. Impulse dalam bentuk S domain ni dia adalah 1. So sebab itulah kita ganti 1 based on table tadi lah. Kalau lah impulse dalam bentuk T, kita kena masuk delta T dalam tu lah. Okay, so bila kita kali dengan kita punya transfer function campur dengan input kita, diprodukkan oleh input kita, transfer function didarabkan dengan input kita iaitu X. Transfer function darab dengan input, maka inilah jawapannya. Kita akan dapat 3/S tambah 2. Okay, so 3/S tambah 2. Right. So inilah hasil output yang jika input dia ialah impulse. Okay. Tapi tidak menjawab soalan lagi lah. Baru 50% sebab soalan dia nak dalam bentuk YT. So bila dia nak YT, maka kita terpaksa YS ni di-invert kepada YT. So invert maksudnya kena inverse Laplace lah. Inverse Laplace kita punya Y S, maka kita boleh dapat YT. Inverse macam biasa 3 ni keluarkan pergi depan. So kita akan dapat kita boleh convert direct table lah. Tengok table. So ini adalah positif 2, maka dia akan jadi negatif 2. Bila negatif 2, kita akan dapat 3E negatif 2T. So kita dah belajar pasal ROC. So maksudnya kita punya signal ni, YT punya signal ni tak complete lagi. Kita tak tahu dia adalah sejenis signal yang right sided ke ataupun left sided. So apa yang kita buat ialah kita tambah UT untuk menjadikan dia right sided. Sebab apa right sided? T yang kalau positif maka dapat jadi right sided signal. So kenapa kita jadikan dia right sided signal? Sebab E negatif 2T ni adalah sejenis signal decaying kan. So bila decaying kosong ke infinity, maka dia belah kanan lah. So bila dia belah kanan ni, 3 ni ialah constant, sebab itulah dia punya cross ni ialah 3. Maka apa yang kita dapat ialah dia memang right sided, so maka kita plot lah. So dia right sided, kita ni tambahan lah, kita plot
kita tahu S dia punya S tambah 2 ni. So S tambah 2 pole dia 1 per S tambah 2 kan tadi kan. 3. So ini ialah pole S tambah 2 sama dengan kosong, S sama dengan negatif 2, maka pole kita ialah negatif 2 tanda di sini. Dia ialah right sided signal, maka lorekkan ROC dia ialah belah kanan. Okey, belah kanan. Okey, so LTS system ni dia punya nama panjang dia adalah linear time invariant. Bermaksud dia linear dan dia ialah time invariant. So dalam kata lain ialah masuk XT sistem yang linear time invariant ni keluar YT direct, linear saja. Apa masuk itu keluar itu. So secara linear. So bila kita tengok property untuk Laplace ke sebagainya. So dalam kes ni kita tengok Laplace lah sebab ini chapter Laplace. So kalau masuk XT keluar YT, sama juga kalau function kita jenis ada scaling, ini scaling kan. AX ni kalau tengok classification of signal, kalau jenis AX lah time scaling punya signal. Pada masa sama dia adalah time scaling dan juga dia adalah time shifting punya signal. So kalau time scaling dan time shifting punya signal ni asal dia kat input, maka masuk dalam sistem LTI, keluar dia pun sama juga, dia akan dapat time scaling punya signal dan yang pada masa sama ialah time shifting. Nak beritahu kata apa yang masuk itu juga yang keluar. Tak kisahlah dia jenis direct kosong XT menjadi YT ataupun dia adalah yang signal kompleks sikit macam signal yang ini. Dia ada time scaling, dia ada time shifting. Kat input dia bila masuk dalam LTS system, maka keluaran dia pun sama. Output dia pun dia akan jadi time scaling dan juga time shifting. Alright. Dan juga dia adalah kalau lagi kompleks, nak bagi lagi kompleks, dia adalah time scaling dan time scaling yang ada kaitan dengan time shifting. Time shifting dah time ditambah pula dengan signal lain yang sama jenis juga, iaitu time scaling dan juga time shifting. Jadi sebagai input, dua ni sebagai input, yang keluar pun sama, dia akan jadi yang kompleks. Yang kompleks yang sama dengan input. So kalau kita nak tengok sini, bermaksud kita maybe terpaksa pakai convolution ke apa kan, yang properties Laplace properties tu. So in order nak settlekan math berkaitan LTS system ni, dia tak ada apa pun sebenarnya, just math sahaja. Sebab kita tahu apa yang masuk dia akan keluar benda yang sama. So nak settlekan math dia bila input yang kompleks ni untuk dapatkan output yang kompleks, maka kita guna Laplace properties lah. Kita check balik Laplace properties. Kat dalam properties tu ada kalau signal jenis darab, apa cara dia dalam Laplace. Kalau signal jenis convolution, apa cara dia dalam Laplace. Kalau signal jenis macam ni, tambahan, bila tambah macam mana kita nak settle signal tambah signal. Itu math sajalah. So kena refer chapter tu lah. So tak di-elaborate dalam video LTS system ni. Just video ni dia cerita apa itu LTS system dalam Laplace. Okay. So ada juga kadang-kadang LTS system kita ni dia dalam bentuk series. So ini settle math dalam series lah. So, bila dalam series bermaksud dia darab actually. So H1 akan darab dengan H2. Okay, dia akan darab. So kita dapatlah kalau signal kita jenis E, T. So yang ni pula H2 E negatif T. So kita darab signal kita menggunakan property Laplace dan sebagainya lah. Okay. So kalau dia parallel, maka dia adalah H1, contoh dalam kes ini H1 tambah dengan H2. So dua signal yang berbeza bila ditambah macam mana? Sebab signal tambah signal ada cara dia, ada properties dia. Signal darab signal ada properties dia. So kita refer properties masing-masing. Dalam kes ini ialah LTS system dalam Laplace, maka untuk operasi tambah, tolak, darab dan sebagainya, convolution dan sebagainya, refer Laplace punya properties. Dan tidak ada masalah untuk kita settlekan apa-apa saja masalah dalam LTI system.